Hai guys, saya Mantino. Mengamalkan gaya hidup sihat dapat mengelakkan adik-adik cenderung kepada tabiat melakukan perkara yang tidak berfaedah. Hashtag tak perlu steam guys. Hai guys, saya Aiman. Kita perlu bijak memilih kawan-kawan kerana ia memainkan peranan yang sangat penting, sama ada ia membawa ke arah kebaikan atau keburukan. Hashtag tak perlu steam guys. Mantapkan jati diri dan bentukkan rohani yang kukuh dapat membantu diri kita untuk tidak mudah hanyut. Dadah menghanyutkan anda. Hashtag tak perlu steam guys. Adik-adik, ingat, dadah merosakkan masa depan kita. Hashtag tak perlu steam guys. Tanganilah sesuatu permasalahan itu dengan bijak, bukan dadah jalan penyelesaiannya. Kita jaga komuniti kita. Kami Flow ATA. Hashtag Tak perlu steam guys. Dadah menghancurkan negara. Betul kata TV itu, Batam. Kau tahu mana pasal dadah ni, Kadir? Saya pernah dengar ceramah AADK lah, Batam. Apa yang dia cakap dalam ceramah tu? Kita kalau nak kenal penagih ni senang je. Mata diorang sentiasa merah. Diorang suka menguap macam orang mengantuk walaupun diorang tak mengantuk. Pakaian kusuk masai tak terurus. Selalu diorang cepat naik angin, cepat marah-marah. Paling teruk sekali, Batam, diorang ni suka berhayal. Bang, kat kampung kita ni, saya ada jumpa orang macam tu. Kau, biar betul. Betul bang. Tengok Bang Ajis tu. Cakap sorang-sorang, marah sorang-sorang. Sama macam abang cakap tadi. Ciri-ciri penagih dadah. Betul lah, adik. Dia tengah berhayal tu. Orang macam ni lah yang buat nama kampung kita kotor. Bang. Dia menguap pula dah. Sah bang. Bang Ajis ni memang penagih ni. Kadir tu buat apa kat situ? Kadir, adik, apa yang korang hendak situ tu? Shh. Diam lo, Bai. Kami tengah misi menyiasat ni. Korang siasat apa kat sini ni? Tengok Bang Ajis tu. Tengah tergaru-garu cakap sorang-sorang. Tu ciri-ciri penagih dadah tu. Kadir. Itulah. Jangan mudah sekap jarang tuduh-tuduh orang. Lain kali tanya dulu. Jangan abai atau cepat labelkan orang penagih. Saya tak tuduh. Tu memang betul lo, Bai. Saya yakin. Sebab perangai dia macam penagih dadah dah tu. Kau tak tahu dia ada masalah apa kat rumah. Kita kenalah ambil tahu hal masyarakat. Ambil peduli kalau dia ada masalah. Masalah apa pula? Ada masalah lain ke? Si Ajis tu ada masalah air kat rumah dia. 3 hari dah tak ada air. Itu yang dia jadi macam tu. Apa? Apa? Lo, Bai. Ada alien. Mana alien? Mana? Kadir! Kalau malu pun, tunggulah saya. Diamlah kau. Mak kau, apa Jod? Macam tu je pun dah terkejut.
Ish, budak ni. Relax lah bang. Gurau je tu. Ish, kau ni. Tak baik gurau dengan orang tua macam tu. Maaf lah bang. Lepas ni saya tak buat dah. Kau tengok tu. Habis ikan lari. Nak mancing, mana boleh bising-bising. Ni apa hal kau datang sini ni? Bang, vaksin tu wajib bang? Mestilah wajib. Tengok aku ni. Dah 2 dos tau. Tu pasal boleh pergi mancing ni. Vaksin tu benda ni kan? Alamak. Kat mana kau kutip benda tu Alah, kat semak sana tu. Siap ada sudu sekali tu. Nak lekat kat tempat cucuk tu kan? Ish, kau ni. Buang benda tu semua. Tu bukan vaksin. Tu barang suntik dadah. Najis. Salah dari segi undang-undang. Salah dari segi undang-undang bang. Orang kalau nak suntik vaksin, kat mana? Siapa nak suntik? Kat hospital kan? Doktor yang suntik. Kalau jumpa peralatan macam tadi, tanda orang ambil dadah. Ibu bapa dan masyarakat kena semak kalau terjumpa alat-alat macam ni. Picagari, sudu, lilin, sedangkan rumah ada elektrik. Jumpa straw kecil, pil-pil macam ubat, sedangkan anak-anak tak ada yang sakit. Kena cepat rujuk kepada pegawai AADK untuk kepastian. Tak rock lah benda ni semua. Aduh, yang kau buang ke sungai tu pahal. Mengotorkan sungai. Ikan aku pun lari. Bertuah punya budak. Sorry bang, tak sengaja. Beri dadah secara percuma untuk menjadikan pelajar penagih dadah baru demi mendapatkan keuntungan lumayan hasil jualan bahan terlarang itu. Itu modus operandi dikesan agensi anti dadah kebangsaan AADK dilakukan segelintir individu atau kumpulan pengedaran dadah untuk merekrut penagih baru. Ketua Pengarah AADK Datuk Seri Zulkifli Abdullah berkata ia dikesan ketika pihaknya melakukan ujian air kencing di sekolah dan mendapati ada dalam kalangan pelajar yang positif. Zulkifli berkata AADK akan terus memperkukuhkan program pencegahan kerana usaha itu lebih berkesan daripada merawat. Sudah 6 kali saya keluar masuk penjara disebabkan dadah dan kali ini selepas dibebaskan saya berjanji pada diri sendiri untuk berubah dan tidak akan menjejakkan kaki ke sini lagi. Itu kata Abeman, 30 tahun, bukan nama sebenar. Menurutnya disebabkan terlalu mengikutkan hati selain pengaruh rakan dan perasaan ingin mencuba, dia mula terbabit dengan aktiviti penagihan dadah seawal usia 15 tahun sekaligus mensia-siakan peluang untuk membina hidup yang sempurna. Katanya dia ditangkap buat kali ke-6 pada 2017 selepas pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak berkuasa menemui dadah di dalam pakaiannya dan melalui ujian saringan air kencing juga mendapati dia positif dadah. Dia berkata demikian ketika ditemui pada program bersama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia atau YADIM, Masih Ada Yang Sayang, yang dirasmikan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Ahmad Mazhur Syari di Masjid Penghuni Penjara Pengkalan Cepa di Kota Baru pada Ahad. 2 juta pelajar dari lebih 3,000 sekolah rendah dan menengah kebangsaan di seluruh negara kini berdepan ancaman penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Apa itu dadah? Dadah adalah ubat-ubatan yang berbahaya dan terlarang. Terdapat beberapa jenis dadah, antaranya ialah heroin, syabu, ganja, buah popi, ekstasi dan pil kuda. Pengambilan dadah akan meninggalkan kesan yang negatif. Manusia mempunyai sistem ganjaran di mana dopamin dihasilkan, iaitu bahan kimia semula jadi.
apabila seseorang itu berbuat baik atau mencapai sesuatu. Dadah merangsang pembebasan dos dopamin yang luar biasa. Kesannya mampu membuatkan seseorang itu seperti berterbangan di awangan. Catatan bagi penyalahgunaan dadah. Statistik pengambilan dadah di semenanjung Malaysia menunjukkan penggunaan dadah bagi kawasan utara pada tahun 2019 telah meningkat pada bulan November sebanyak 5,000. Sedangkan bagi pelajar lelaki pula mencatatkan pada 2018 seramai 1,500 orang, manakala pada tahun 2019 mencatatkan sebanyak 2,000 orang. Tak terlalu terjebak dengan dadah, ianya boleh dijatuhkan hukuman. Hukuman penjara seumur hidup di bawah Seksyen 39B dan 39A dalam kurungan 2 Akta Dadah Maut Bahaya 1952 atau akan disabitkan hukuman mati jika disabitkan kesalahan. Kesan pengambilan dadah boleh menyebabkan kanser paru-paru, berat badan menyusut, kegagalan buah pinggang dan serangan jantung. Menurut kajian, angka kematian akibat dadah mencapai 30% kematian setiap hari. Perkara yang kita boleh lakukan untuk menghindari dadah ialah berhati-hati ketika bergaul, rajin beriadah, jangan melawan cakap orang tua dan jangan sesekali mencuba. Dadah kesannya membinasakan. Heroin adalah antara dadah tradisional yang paling banyak disalahgunakan di Malaysia. Heroin adalah produk yang terhasil daripada getah yang terkeluar daripada torehan pada bunga popi, iaitu opium atau candu. Heroin dalam bentuk tulen adalah serbuk putih yang pahit. Ia diambil dengan cara menyuntik, menghidu atau menghisap. Apakah yang berlaku apabila seseorang mengambil heroin? Okey, mula-mula kita kena tahu bagaimana tubuh kita mengawal rasa sakit. Tubuh kita menghasilkan opioid, iaitu sejenis bahan kimia semula jadi yang bertindak mengawal kesakitan. Ia merangsang reseptor opioid pada sel-sel saraf anda untuk mengurangkan kesakitan dan membuat anda berasa lebih tenang. Heroin juga mempunyai kesan ini. Malah ia turut membebaskan dopamin, bahan kimia semula jadi untuk ganjaran ke dalam otak yang boleh menyebabkan anda berasa hayal atau high. Biasanya, pengguna heroin menjadi ketagih kerana mereka ingin terus menikmati rasa hayal yang berlaku ketika pembebasan dopamin ini. Mereka juga cenderung untuk obses dengan heroin sehingga mengabaikan kesihatan dan kebajikan diri sendiri. Akhirnya, mereka akan mengasingkan diri daripada masyarakat dan keluarga. Heroin memang boleh membuat anda tenang, tetapi apabila terlebih dos, ia juga boleh membuatkan anda maut. Selain itu, pengguna heroin yang berkongsi jarum juga terdedah kepada maut melalui penyakit yang berjangkit seperti HIV atau AIDS dan hepatitis. Dadah kesannya membinasakan. Untuk lebih banyak maklumat tentang kesan-kesan dadah, layari www.wecareweserve.org. Kalau ada sesiapa yang menawarkan anda pil di kelab-kelab malam, kemungkinan besar ia adalah ecstasy. Methylene dioxymethamphetamine (MDMA) atau ecstasy adalah dadah yang paling popular di kalangan remaja untuk tujuan rekreasi atau parti. Ecstasy membebaskan serotonin di dalam otak lalu mempengaruhi kelakuan dan pemikiran anda. Saintis berpendapat bahawa ecstasy akan mengurangkan kadar serotonin semula jadi anda. Kesan ecstasy boleh dirasai melalui pembebasan dopamin semula jadi dan melalui pemancar saraf yang lain. Permulaannya, ecstasy sekadar membuat anda merasa high atau hayal. Selepas kesan ecstasy beransur hilang, anda akan berasa sangat letih sehingga beberapa hari. Tindak balas ini dikenali sebagai calm down.
Namun, apabila digunakan dalam jangka masa yang panjang, anda boleh mengalami ketagihan. Kesannya, anda akan mengalami perubahan mood, kurang selera makan dan kesukaran untuk tidur. Rangsangan ekstasi boleh menyebabkan kadar denyutan jantung dan suhu badan anda meningkat. Menari dan minum arak ketika mengambil ekstasi akan menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi, iaitu kekurangan air di dalam badan. Ia boleh menyebabkan masalah otot, kerosakan buah pinggang, serta hati dan kegagalan kardiovaskular atau jantung. Jika kekurangan air berterusan, ia boleh mengakibatkan pingsan atau maut. Terdapat pelbagai kegunaan dadah termasuklah untuk perubatan dan rekreasi. Dadah rekreasi lah paling berbahaya kerana akan diproses secara kimia untuk memberikan kesan hayal yang lebih lama. Dadah, kesannya membinasakan. Untuk lebih maklumat tentang bahaya kesan dadah, layari www.wecareweserve.org. Syabu adalah antara dadah yang menyebabkan ketagihan melampau. Syabu adalah dadah jenis perangsang atau stimulan yang menyerupai batu kristal. Ia juga dikenali dengan nama ais, batu, kristal dan kaca. Ia mudah didapati kerana ia boleh dihasilkan di makmal atau kilang haram di belakang rumah. Peralatan serta bahan untuk menghasilkan syabu pula boleh diperolehi di mana-mana kedai atau dibeli secara online. Syabu tidak mempunyai kegunaan perubatan. Cara pengambilan syabu dikenali sebagai chasing the dragon. Pengambilan cara ini boleh menyebabkan seseorang high dalam 5 hingga 10 saat kerana kesannya terus sampai ke otak. Apa yang terjadi apabila seseorang mengambil syabu? Otak manusia mempunyai pusat sistem ganjaran di mana dopamin dihasilkan, iaitu bahan kimia semula jadi yang memberikan ganjaran keseronokan apabila seseorang berbuat baik atau mencapai sesuatu. Syabu merangsang pembebasan dos dopamin pada kadar yang luar biasa. Jika keseronokan makan atau hubungan intim menghasilkan sebanyak 150 dos dopamin, syabu melonjakkan dos tersebut sehingga 1,200 dos. Hampir 8 kali ganda dari kemampuan semula jadi manusia. Proses penghasilan dopamin secara paksaan ini akan merosakkan sel-sel yang menghasilkan dopamin secara semula jadi. Apabila rosak, dopamin yang dihasilkan akan berkurangan. Ini yang menyebabkan pengguna syabu sentiasa berasa kurang puas dan ingin terus mengambil syabu dengan lebih banyak. Seterusnya, menyebabkan ketagihan. Ketagihan syabu menyebabkan kurang selera makan, masalah tidur, perubahan mood serta psikosis atau gangguan mental. Syabu juga boleh mengakibatkan kerosakan otak yang kekal dalam tempoh yang singkat. Kalau takut jadi gila, jangan ambil syabu. Ketagihan juga membuat seseorang bertindak agresif. Mangsa ketagihan tidak kisah memukul, menyamun serta membunuh orang. Akhir sekali, jika syabu diambil dalam kuantiti yang terlalu banyak, ia juga boleh mengakibatkan kematian. Dadah, kesannya membinasakan. Untuk lebih banyak maklumat tentang kesan-kesan dadah, layari www.wecareweserve.org. Pil kuda adalah dadah yang paling berleluasa di kawasan pantai timur Malaysia. Bahan utama untuk menghasilkan pil kuda adalah amfetamin yang dicampurkan dengan pelbagai bahan-bahan kimia yang lain. Pil kuda diambil dengan menggunakan cara chasing the dragon. Pil dibakar menggunakan peralatan khas dan asapnya disedut. Apakah yang berlaku dalam badan seseorang jika mengambil pil kuda? Pil kuda adalah sejenis dadah stimulan yang memanipulasi proses semula jadi otak. Pil kuda memanipulasi 3 bahan kimia di dalam otak, iaitu serotonin, norepinefrina dan dopamin. Serotonin mengawal tahap rangsangan, mood, selera makan, tidur dan kesakitan. Apabila ia diganggu oleh pil kuda, pengguna tidak akan merasa lapar, mengalami halusinasi dan cenderung untuk bertindak agresif. Norepinefrina pula mengawal respon pertahanan seperti elak, lari atau lawan. Pil kuda mengganggu proses ini. Pengguna akan menjadi terlalu lambat untuk memberi respon kepada bahaya seperti kepanasan,
serangan atau kemalangan. Bahan kimia ketiga yang dimanipulasi oleh pil kuda ialah dopamin. Bahan kimia semula jadi badan untuk ganjaran dan kenikmatan. Pil kuda meningkatkan pengeluaran dopamin, menyebabkan perasaan nikmat lebih kuat dan tahan lebih lama. Ia mempunyai pelbagai kesan negatif yang lain seperti paranoia, iaitu menghayalkan perkara yang aneh, berasa takut dan curiga yang berlebihan. Halusinasi, iaitu melihat, mendengar dan merasa perkara yang tak wujud. Kesan lain termasuklah ketegangan otot dan tubuh menggeletar. Apabila proses semula jadi otak sentiasa diganggu, ia boleh merencatkan sistem tersebut. Selain itu, ia membuatkan seseorang cepat marah, bertindak agresif dan hilang kawalan diri. Mangsa juga akan hilang rasa malu, tidak mempedulikan diri sendiri serta hilang kewarasan dan membuat perkara-perkara di luar batasan. Jika diambil secara berterusan, ia boleh mengakibatkan seseorang kurang siuman dan gila kekal dalam masa yang singkat. Malah, banyak kes-kes di mana pengguna pil kuda berakhir sebagai pesakit mental. Dadah, kesannya membinasakan. Untuk lebih banyak maklumat tentang kesan-kesan dadah, layari www.wecarereserve.org. Ganja adalah antara dadah yang paling banyak disalahgunakan di Malaysia. Ini kerana ganja dianggap sebagai dadah rekreasi yang tidak menyebabkan ketagihan. Tetapi, setelah beberapa lama menggunakan ganja, pengguna cenderung beralih ke dadah lain untuk merasa high atau kesan khayal yang lebih kuat. Ganja berasal dari pokok bernama Cannabis sativa. Ganja diambil dengan cara gulungan rokok, dapur atau bong dan submarin atau kapal selam. Jadi, apakah yang berlaku apabila seseorang mengambil ganja? Di dalam otak terdapat banyak saraf-saraf yang mengesan penggunaan ganja. Bahan kimia ganja merangsang saraf-saraf ini dan mengubah persepsi, mengakibatkan badan berasa dalam keadaan yang santai. Keadaan khayal ini dinamakan sebagai high atau stoned. THC adalah bahan utama di dalam ganja yang menyebabkan perasaan ini. Ia mengakibatkan anda merasa lali dengan persekitaran dan waktu berjalan sangat perlahan. Pengguna ganja akan merasa cemas, curiga dan tidak boleh mengawal diri sendiri. Pengguna ganja biasanya tidak menyedari perubahan ini. Apabila kesan THC berkurangan, kesan high akan beransur hilang dan pengguna merasa mengantuk. Kajian ada menunjukkan bahawa perkembangan otak terbantut apabila ganja digunakan pada usia yang muda. Jika ganja dihisap dengan kerap dalam jangka masa yang panjang, daya ingatan serta kebolehan berfikir seseorang akan terjejas. Akhirnya, pengguna ganja berubah menjadi malas dan antisosial. Siapa kata ambil dadah cool? Dadah kesannya membinasakan. Untuk lebih banyak maklumat tentang kesan-kesan dadah, layari www.wecarereserve.org. Dadah durjana, kau penghancur bangsa, kau musuh rakyat, kau musuh negara. Kini kami teguh, kini kami kuat, dadah kami rempuh, hancur dadah jaya rakyat. Kami anti dadah, kami benci padamu, sekutu kita perangi dadah, mulia bangsa tanpamu. Mari semua, mari saudara, jangan habiskan usia muda. Semangat bangsa bergelora, tanpa dadah kita berjasa. Dadah durjana, kau penghancur bangsa, kau musuh rakyat, kau musuh negara. Ini kami teguh, ini kami kuat, dadah kami rempuh, hancur dadah jaya rakyat. Kami anti
dadah, kami benci padamu. Sekutu kita perangi dadah, mulia bangsa tanpamu. Mari semua, mari saudara, jangan habis